Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aruf. Ini agenda Awani dan malam ini kita memberikan tumpuan khusus untuk negeri Selangor. Kalau kita melihat 3 Ogos yang lepas di mana Dewan Undangan Negeri ataupun DUN Selangor telah pun meluluskan usul untuk projek pembangunan rancangan Selangor pertama 2021-2025 melibatkan peruntukan sejumlah RM212.44 bilion. Dan kalau kita melihat pada rancangan Selangor pertama ini, ia memberikan tumpuan ataupun mahu mencapai bukan sahaja dari segi sumbangan kepada GDP kebangsaan itu dipertingkatkan, sebaliknya adalah melihat kepada golden balance ini antara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan juga kualiti hidup rakyat Selangor itu sendiri. Dan ini juga akan melihat kepada cabaran seperti rumah mampu milik dan beberapa cabaran yang lain, serta yang paling penting iaitu tahap kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan itu sendiri. Dan untuk rekod, ini adalah faktanya Selangor menyumbang sejumlah 24.8% kepada KDNK negara. Itu tahap kepentingan Selangor dan juga justifikasi mengapa rancangan Selangor pertama ini diwujudkan 2021 hingga 2025. Itu yang kita sentuh pada malam ini. Saya berbesar hati, saya bersama dengan Datuk Teng Chang Kim, iaitu Exco Pelaburan, Perdagangan dan juga Perindustrian dan Industri Kecil dan Sederhana Negeri Selangor. Datuk, terima kasih kerana bersama dengan agenda Awani pada malam ini. Terima kasih. Mungkin terus saja kepada soalan pertama, mengapa rancangan Selangor pertama ini diwujudkan dan juga dilancarkan? Rancangan Selangor pertama ini merupakan rancangan di peringkat negeri yang pertama sekali yang pernah dibuat oleh mana-mana kerajaan negeri Selangor, kerajaan negeri di Malaysia ini. Dan kita melihat kepada keperluan itu. Selain daripada rancangan Malaysia yang sudah masuk ke 12, kita lihat keadaan Selangor yang agak berbeza dengan negeri-negeri lain, di mana yang pertama kita lihat pada penduduk. Penduduk yang meningkat. Semakin meningkat hingga kita akan mencecah 70 juta ataupun 7 juta. Ya. Dan kemudian dari segi umurnya, kita sudah masuk ke satu peringkat di mana masyarakat semakin menua, aging society. Yes. Di samping itu juga kita melihat kadar perbandaran yang agak pesat di negeri Selangor dan juga jangka hayat yang semakin meningkat. Jadi dalam keadaan itu sesuatu perlu dibuat dan jika dilihat dari faktor antarabangsa, peperangan, perang antara Rusia dengan Ukraine, itu satu faktornya, dan juga perubahan iklim satu faktornya, pandemik satu faktornya. Jadi faktor-faktor kita ambil sekali, kita perlu rasakan kita perlu satu rancangan yang merangsangkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan mengambil kira semua faktor-faktor ini. Datuk sebutkan tadi perbezaan itu wujud. Sebab inilah pertama dilaksanakan Malaysia untuk sebuah negeri. Dan sudah pasti Selangor selaku negeri pertama penyumbang ekonomi di Malaysia ini. Bagaimana ini menyokong ataupun memberi komplimen kepada rancangan Malaysia sendiri? Dan apa mungkin tema dan juga terasnya dalam rancangan Selangor pertama ini yang akan membacu Selangor ke hadapan dan pada masa sama turut sama menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia secara keseluruhan? Rancangan Malaysia ke-12 sangat penting dan bagi Selangor kita merasakan kita perlu memberikan fokus kepada beberapa tema atau teras yang penting, iaitu dari segi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemudian kita juga kena lihat kepada kelestarian dari segi kelestarian pembangunan dan juga dari segi penghantaran perkhidmatan kerajaan ataupun delivery of government service. Jadi itu yang kita tumpukan dalam rancangan Selangor supaya dia dapat menemui sasaran yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga membantu rancangan Malaysia ke-12 itu dapat memanfaatkan setiap rakyat di negeri Selangor. Bagaimana untuk kita melihat? Tadi Datuk sentuhkan juga cabaran ekonomi. Perang di Ukraine ini banyak talinya yang dibawa kesan negatif itu. Inflasi juga meningkat, harga komoditi juga mahal. Ada positif, ada negatifnya lah kesannya. Bagaimana melalui rancangan Selangor pertama ini ia membantu negeri Selangor khususnya untuk menampan ataupun setidaknya mengawal kesan-kesan negatif hasil peningkatan data-data ini dan bagaimana ini akan untuk jangka masa panjang mungkin juga mewujudkan resilient, tahap daya tahan untuk negeri Selangor sendiri? Ya, kita lihat akibat daripada pandemik dan juga walaupun kita dah masuk pada endemik, tapi kesan ini masih ada dan melihat kepada perang Ukraine-Rusia ini, dia sebenarnya dia memutuskan rangkaian bekalan. Itu satu masalah yang akhirnya mengakibatkan inflasi dan sebagainya. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita memerlukan
projek-projek yang merangsangkan ekonomi. Oleh sebab itu rancangan Selangor ini kita menumpukan cara-cara bagaimana kita dapat membawa pertumbuhan ekonomi ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya kita melihat pada pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana kita dapat mempertingkatkan lagi KDNK negeri Selangor sendiri. Bagaimana kita mempertingkatkan KDNK atau sumbangan KDNK Selangor kepada negara. Itu semua diambil kira. Yang menarik sebuah negeri Selangor ini kerana perbandingan itu tidak dilakukan antara negeri dan negeri. Selangor meletakkan negeri Selangor ini sebaris dengan negara-negara ASEAN sebagai contoh untuk bersaing. Negara serantau kalau boleh saya sebutkan juga. Sudah pasti Selangor juga mahu terus menjadi negeri yang business friendly in that sense. Bagaimana untuk kita melihat di bawah rancangan Selangor pertama ini boleh direalisasikan kerana kalau kita melihat bahawa Selangor ini is all about managing pembangunan yang sedia ada. Memang negeri yang maju. Apa cabarannya? Apa cabaran baharu yang harus ditangani di bawah rancangan ini yang harus diberikan tumpuan dan juga mungkin pihak-pihak ataupun negeri lain juga boleh belajar pada Selangor sendiri. Kita melihat Selangor meletakkan diri sebagai satu negeri yang bersiap sedia untuk bersaing dengan wilayah-wilayah dalam rantau Asia Tenggara. Kita tidak bersaing dengan negeri-negeri lain. Jadi kita perlukan pendekatan pembangunan berlainan. Oleh itu kita umpamanya kita melihat dalam masalah bekalan makanan menjadi masalah, maka kita tumpukan satu projek kepada pembangunan agrotani. Oleh itu kita membangunkan kawasan yang dinamakan sebagai Sabak Berenam Development Area, di mana kita akan menumpukan agrotani itu bagi mempertingkatkan bekalan makanan. Kemudian dari segi pembangunan di ekonomi, kita melihat pada keupayaan negeri Selangor untuk merancangkan ekonomi melalui projek yang lebih yang membawa impak, membawa nilai yang tinggi. Oleh itu kita mengenal pasti satu kawasan yang cukup besar untuk membolehkan pembangunan kita boleh dibawa ke tahap antarabangsa. Maka kita wujudkan satu wilayah yang dinamakan sebagai wilayah pembangunan bersepadu Selangor Selatan, atau bahasa Inggerisnya Integrated Development Region in South Selangor, IDRIS. Projek-projek kena pasti itu termasuk umpamanya zon ekonomi khas untuk Carey Island, pelabuhan Carey Island yang baru. Kemudian kita Selangor Aeropark, kita ada Sepang Gold Coast Global Village dan sebagainya. Ini adalah projek-projek yang akan membawa nilai pelaburan yang tinggi dan juga teknologi yang tinggi. Maka dia akan mewujudkan banyak pekerjaan yang dapat membawa gaji yang lumayan kepada penduduk. Jadi kita memperbanyakkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan rakyat. Dengan cara itu, kita dapat mengatasi inflasi dan masalah-masalah yang dibawa disebabkan oleh faktor-faktor negatif daripada perang dan sebagainya. Saya faham ini tumpuan diberikan pelaburan seperti yang Datuk sebutkan tadi adalah pada akhirnya menyediakan peluang pekerjaan berkualiti tinggi dengan pendapatan yang lebih tinggi berbanding sebelum ini. Namun kalau kita melihat cabaran ekonomi termasuk di Selangor sendiri, iaitu soal tenaga kerja kita. Kebanyakannya adalah separa pakar ataupun yang kurang berkepakaran. Pelaburan yang Datuk sebutkan tadi mungkin memerlukan khidmat tenaga kerja yang pakar. Adakah ini turut dimuatkan untuk memastikan tenaga kerja yang akan mengisi tempat ini lebih pakar di masa depan? Ya. Dan sesungguhnya Selangor memang terkenal sebagai negeri yang dapat membekalkan tenaga yang berkemahiran tinggi. Tapi kita tidak berpuas hati dengan apa yang kita capai sekarang ini. Selain daripada yang kita lakukan sebelum ini, kita mempunyai kolaborasi dengan institusi-institusi seperti GMI, seperti Selangor Human Resource Development Centre. Selangor sendiri menumbuhkan STDC yang melatih pekerja-pekerja yang mahir dalam bidang teknologi yang diperlukan oleh pasaran. Maka kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat antarabangsa untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh mereka. Jadi kita menyediakan tenaga kerja mahir ini secara tailor-made. Apa yang diperlukan oleh pasaran dalam teknologi tertentu,
kita bekerjasama dengan pihak swasta, membekalkan tenaga kerja yang mahir, dan ini sudah tentu menjadi satu kekuatan yang membezakan negeri Selangor dengan negeri lain. Okey. Dalam keadaan ekonomi, cabaran berganda pada ketika ini, cabaran ekonomi, cabaran kesihatan, tahap celik maklumat di kalangan rakyat itu semakin tinggi. Rakyat juga semakin sensitif terhadap suatu perkara yang diumumkan oleh kerajaan, dan mereka tahu apa yang dilaksanakan, apa yang tidak dilaksanakan. Mereka ada penilaian sendiri. Untuk negeri Selangor sendiri di bawah rancangan ini, apa parameter yang diletakkan untuk mengukur prestasi ini? Kerana ada kalanya rakyat ataupun orang ramai melihat bahawa pengumuman ini sedap dengar. Ukuran itu ya pada akhirnya di tahap mana pencapaian dan sebagainya. Kalau boleh terangkan. Ada beberapa parameter ataupun indikator yang kita lihat. Kita akan melihat kepada pertumbuhan KDNK yang sebenar. Kita juga akan melihat kepada jumlah pelaburan yang diluluskan, bilangan pekerjaan yang diwujudkan hasil daripada pelaburan, sama ada pelaburan asing ataupun pelaburan tempatan, dan juga kita akan melihat kepada pendapatan rakyat negeri Selangor. Kita mengharapkan pendapatan purata sekarang pada tahap RM8,200 akan meningkat kepada RM9,300. Itu merupakan kayu ukur kita. Bagaimana selepas 5 tahun ini, selepas pelaksanaan AS1, 5 tahun daripada sekarang, bagaimana kita lihat keadaan itu. Dan kita percaya kita mempunyai kemampuan itu dengan ramalan pertumbuhan Selangor di antara 6.5% hingga 7%. Dan kami juga menjangkakan dengan KDNK sekarang ini untuk negeri Selangor pada RM300 bilion, kita akan meningkatkannya setiap tahun di antara RM24 bilion kepada RM30 bilion dalam 5 tahun akan datang. Jadi dengan adanya angka-angka ini dapat kita ukur, dan ini merupakan parameter yang kita ada. Ya, bagaimana kita melihat kerana agihan kek ekonomi itu sejak sebelum ini pun kita sudah mendengar banyak kali agihan itu tidak sekata dari segi agihan ekonomi itu wujud di mana-mana negeri sekalipun. Untuk sebuah negeri Selangor yang paling hadapan sekali menaruh dari sudut ekonominya dengan rancangan Selangor pertama ini, bagaimana ingin dipastikan bahawa di bawah rancangan ini agihan ekonomi itu akan sampai? Kerana mungkin kita tidak hanya mahu mendengar angka-angka KDNK yang tinggi, tapi rakyat mahu juga merasai bagaimana rancangan ini boleh membantu agihan yang lebih saksama, saya tidak? Ya. Selama ini kita melihat pembangunan ekonomi di Selangor tumpu pada Lembah Kelang. Yang dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia adalah Lembah Kelang. Oleh sebab itu, dalam rancangan Selangor ini kita membawa pembangunan melalui projek yang khusus. Umpamanya Sabda, Sabak Bernam Development Area. Kita membawa pembangunan ke situ. Pelaburan daripada kerajaan kita bawa ke situ. Kemudian untuk Idris, kita menumpukan kawasan di selatan Selangor melibatkan 2 daerah utama, iaitu Kuala Langat dan Sepang. Kita membangunkan kawasan ini daripada kita menumpukan perhatian kita kepada Lembah Kelang. Di samping itu juga ada projek lagi, projek seperti Selangor Maritime Gateway. Kita juga menumpukan pembangunan di sepanjang sungai Selangor ini. Jadi dengan itu kita dapat mengalihkan pelaburan, sama ada pelaburan luar negara ataupun dalam negeri, ke kawasan-kawasan yang baru ini. Itu akan mendatangkan satu perimbangan di antara pembangunan yang menumpu pada Lembah Kelang keluar Lembah Kelang. Ya, Datuk, sudah pasti setiap perancangan itu ada downside risk, ada juga risiko dan cabaran lah. Saya kira ini adalah perkara yang lazim dan juga normal setiap rangka strategi yang dilaksanakan. Bagi negeri Selangor di bawah rancangan Selangor pertama ini, apa antara cabaran yang digariskan yang perlu diberikan perhatian khusus? Kerana apa? Cabaran seperti ekonomi, COVID pun belum berakhir, walaupun sudah berakhir kepada endemik. Kita belum tahu lagi, mungkin ada kejutan kesihatan yang lain ataupun kejutan ekonomi yang lain. Kerapuhan ini adalah antara cabaran yang wujud. Tapi untuk kerajaan negeri Selangor sendiri, apa antara cabaran lain yang diberikan tumpuan dan juga digariskan? Saya kira cabaran utama adalah kelestarian pembangunan. Dia sudah tentu akan membawa kepada masalah pencemaran, umpamanya. Dan kita lihat dengan adanya, umpamanya kita menggalakkan pembangunan kawasan industri. Maka dalam projek Idris ni, salah satunya adalah projek Smart Industrial Park. So tentu apabila dengan berkembangnya industri ini, dia akan mendatangkan risiko pencemaran. Maka kita dalam salah satu tema kita adalah kelestarian pembangunan.
Oleh itu kita umpamanya projek yang kita ada ini adalah projek waste to energy. Berarti kita akan menggunakan cara yang moden, cara dengan teknologi moden untuk melepuskan hasil-hasil sampingan daripada pembangunan ini. Jadi pelupusan kalau kita gunakan biasanya guna sampah tapi sebenarnya waste. Ya. Dan dengan waste ini dapat kita buat dengan cara yang lebih moden, dengan teknologi moden, sudah tentu dia akan mengurangkan risiko. Sementara itu, seperti yang saya sebutkan tadi, kita juga menjaga kesejahteraan sosial. Maka kita pun telah menyediakan rancangan kebajikan yang agak meluas projeknya. Dengan itu, kita dapat memastikan mereka yang agak ketinggalan sedikit akan dibantu. Bukan bergantung kepada kebajikan, tetapi membantu mereka membangunkan mereka semula lagi. Jadi itu adalah yang satu cara kita memberdayakan mereka supaya mereka dapat juga maju sejajar dengan projek-projek yang kita aturkan. Ini apa yang kerajaan negeri mahu laksanakan. Sudah pasti ini harus disambut juga oleh sektor-sektor yang akan beroperasi di bawah rancangan ini. Sektor swasta sebagai contoh. Apabila Datuk sebutkan tadi bahawa kelestarian itu menjadi tumpuan dalam setiap pembangunan yang dirancang dan sebagainya. Bagaimana sambutan ataupun keupayaan sektor swasta untuk follow through apa yang dirancang oleh Kerajaan Negeri Selangor? Pada pandangan Datuk sendiri, adakah cukup bersedia mereka bagaimana untuk meletakkan peraturan, garis panduan supaya ini dipatuhi? Kerana kalau kita membiarkan kilang baru dibuka sebagai contoh, operasi itu harus lestari juga, barulah berkesan dan sebagainya kan rasa kita. Ya. Dalam rancangan Selangor ini kita memang menekankan kolaborasi di antara kerajaan dengan pihak swasta. Sebenarnya kalau kita lihat keseluruhan pembangunan, kebanyakan pembangunan yang kita kena pasti itu akan dimajukan oleh pihak swasta. Dan pihak swasta itu saya percaya dalam Selangor ini pihak swasta yang melabur itu mereka sudah ada kesedaran yang tinggi dalam memastikan projek mereka menepati piawaian SDG yang dibuat oleh bangsa-bangsa bersatu. Jadi itu bagi saya satu perkembangan yang amat baik. Umpamanya apabila kita memperkenalkan IDRIS ini, salah satu syarikat kita menggalakkan mereka membuat kawasan industri, tapi mereka mempunyai sasaran atau meletakkan sasaran lebih tinggi. Mereka hendak membangunkan satu kawasan industri yang dinamakan sebagai Smart Industry Park dengan ciri-ciri yang menjaga alam sekitar, menjaga kebersihan, menjaga keselamatan, memastikan ada fiber optik dilengkapkan dalam kawasan industri yang smart ini, yang lestari ini. Jadi bagi saya cukup berkeyakinan dengan pelabur-pelabur ataupun yang industri-industri yang akan datang ke Selangor kerana mereka telah menetapkan satu target yang tinggi untuk memastikan industri yang mereka itu mengurangkan risiko kepada alam sekitar kita. Ya. Sudah pasti salah satu portfolio Datuk adalah industri kecil itu. Ini tulang belakang ekonomi negara. Selangor juga saya percaya ini adalah tulang belakangnya, industri kecil yang harus diperkasakan. Di bawah rancangan Selangor pertama ini, apa yang terkandung untuk industri kecil dan paling penting industri mikro ini? Kerana apabila pandemik berlaku, ramai yang dibuang kerja, ramai juga yang memulakan industri mikro. Ini adalah survival mereka. Apa yang dirancang di bawah rancangan sebenarnya kerajaan negeri telah pun bersiap sedia sejak 5 tahun dahulu untuk membangunkan industri IKS ni, khususnya mikro. Oleh itu kita telah pun menubuhkan satu unit yang dinamakan sebagai SIDEC dan sekarang sudah menjadi satu syarikat di bawah Kerajaan Negeri Selangor untuk melatih mikro entrepreneur kita supaya mereka dapat juga menggunakan teknologi atau platform teknologi untuk menjual barangan mereka. Berarti sekarang mereka bukan saja sekadar menjual barangan mereka di tempat yang fizikal, tapi di atas talian mereka juga boleh menjaga. Itu satu aspeknya. Satu aspeknya kita juga menubuhkan agensi seperti HISDRA untuk memberi bantuan kewangan, bantuan teknikal kepada entrepreneur mikro ini supaya mereka dapat
mempertingkatkan mutu produk mereka, menajamkan lagi kemahiran mereka untuk memasarkan produk mereka. Oleh itu, dalam program-program yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Selangor itu, mereka akan memberi kemahiran yang mencukupi untuk bersama-sama mencuburi bidang industri yang akan dibangunkan. Ya, Datuk, mungkin ini ada juga sebab apabila saya bercakap dengan PKS ataupun usahawan sendiri, mereka merasakan bahawa suara mereka itu harus didengari dengan lebih luas ataupun lebih besar lagi. Bagi kerajaan negeri Selangor sendiri, khususnya di bawah rancangan Selangor Pertama ini, adakah bagaimana kalau boleh terangkan juga sesi engagement bersama dengan pihak-pihak berkepentingan ini? Kerana pada akhirnya mungkin ramai yang mengatakan bahawa dasar itu harus bersifat kertas putih terlebih dahulu, dengar suara mereka, kemudian kita tulis dan bentukkan dasar. Bagi rancangan Selangor Pertama, adakah bagaimana keadaan engagement ini? Sebenarnya sebelum rancangan Selangor ini digubarkan, di pihak kerajaan negeri Selangor kita telah menubuhkan berbagai agensi dan juga termasuk juga ada majlis yang memang kita mendapatkan suara mereka dan kita merancang mengikut keperluan mereka. Oleh sebab itu kita menubuhkan dana seperti dalam Hizra, kita memberikan pinjaman daripada RM5,000 kepada RM50 kepada IKS yang memerlukan bantuan ini. Saya rasa negeri Selangor adalah satu-satunya negeri di Malaysia ini yang memberikan bantuan seperti itu selain daripada bantuan yang dibekalkan oleh Kerajaan Persekutuan. Tetapi kita menyediakan lebih banyak lagi. Selain daripada itu, kita memberi latihan untuk mereka melalui SIDEC, melalui Hizra, dan juga kita membawa mereka ke luar negara dengan tajaan negeri Selangor supaya produk mereka juga dapat dipamerkan di peringkat antarabangsa. Ya, akses pasaran juga ya. Ya, dan juga kita sendiri mewujudkan Selangor International Business Summit. Kita mengadakan Expo, Selangor International Expo untuk produk-produk khususnya dari makanan dan minuman untuk dipasarkan melalui platform yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Okey, itu apa yang sebahagian saya percaya dan dilaksanakan, banyak lagi saya percaya dilaksanakan. Mungkin akhir sekali Datuk, untuk rancangan Selangor Pertama ini, apa harapan Datuk sendiri kalau ingin disampaikan mungkin kepada penonton Agenda Awani yang merupakan usahawan, mungkin penduduk negeri Selangor sendiri, apa jaminan ataupun apa pesanan yang ingin disampaikan? Di peringkat Selangor kita mengharapkan sambutan hangat daripada pihak swasta kerana kebanyakan projek yang kita kena pasti memerlukan pelaburan daripada pihak swasta dan juga kita memerlukan juga sokongan daripada rakyat memahami projek-projek tersebut. Jadi untuk memahaminya kita boleh melayar laman web Kerajaan Negeri Selangor, dan untuk mereka yang berminat untuk melabur ataupun mencari peluang pelaburan boleh melayari laman web Invest Selangor www.selangorsummit.gov. Ini adalah untuk summit, dan kalau untuk Invest Selangor juga melalui laman web Invest Selangor. Setakat ini sambutannya tu okeylah. Sambutan sekarang amat baik. Cuma sekarang kita masih dalam proses untuk mengemaskini insentif yang akan dibekalkan, dan itu saya janji insentif yang paling menarik yang pernah ditawarkan oleh mana-mana kerajaan negeri. Insentif ini juga berdasarkan kemahuan mereka dari hasil engagement juga. Memang keperluan, ya. Keperluan mereka juga berdasarkan keperluan. Terima kasih Datuk kerana membincangkan dan juga mengulas perkara ini. Ini amat penting sekali, rancangan Selangor Pertama untuk kita melihat 5 tahun mendatang bagi sebuah negeri, negeri Selangor sendiri. Seperti yang Datuk sebutkan tadi, ada banyak perkara yang dilaksanakan dari segi inisiatif di bawah rancangan Selangor Pertama ini, dan juga bukan itu saja, ini juga mewujudkan kestabilan itu. Kerana ada kalanya apabila kita merancang suatu perancangan itu hanya tertumpu kepada hasil ekonomi, namun agihan itu tidak cukup dirasai oleh rakyat di Malaysia sebagai contoh. Tapi negeri Selangor di bawah rancangan Selangor Pertama ini ingin mencapai keseimbangan tersebut untuk memastikan kualiti kehidupan penduduk negeri Selangor itu terjamin di bawah rancangan Selangor Pertama ini. Dan yang paling pentingnya, bagaimanakah sumbangan kepada KDNK kebangsaan sebanyak 24.8% ini akan terus dipertingkatkan untuk Selangor terus maju ke hadapan. Seperti Datuk katakan tadi, Selangor ini perbandingannya antara negara-negara Asia Tenggara, melepasi ASEAN sebenarnya, Asia Tenggara, itu bagaimana standard diletakkan oleh negeri Selangor. Baik, sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.